Okey, just nak buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan indikator yang mana saya terangkan kepada anda hanyalah indikator 5 indikator yang saya pilih lah. Volume ni paling penting lah. So MACD boleh buat sebagai satu signal pembelian. ADX, stokastik RSI ni, okey, yang mana yang agak penting, yang mana yang orang selalu sebut, saya terangkan kepada anda, tapi bukan sebagai satu signal pembelian, tapi hanyalah untuk buat rujukan saja. Yang mana yang lain-lain ni pun lebih kurang sama macam RSI, lebih kurang sama macam stokastik, lebih kepada referral, lebih kepada rujukan untuk anda buat pembelian. Tapi macam saya terangkan, anda perlu utamakan counter. Kalau counter okey, maka indikator pun akan jadi okey. Okey, macam dekat sini saya cuba terangkan macam satu line ni saja. Dia adalah penggunaan dia, tapi lebih kurang hampir sama saja. Kalau anda tak guna indikator pun tak apa sebenarnya. Indikator ini adalah sebagai satu petunjuk. Indikator ni nama dia petunjuk. Tapi kalau kata indikator ini dia tunjuk dulu sebelum counter naik, tak apa. Ni counter tu dah naik dulu, baru dia bagi petunjuk. Tapi kita boleh guna lah sebagai referral. Faham tak? Okey. So banyak-banyak lagi ni. Contohnya kalau kata ada satu indikator yang saya tak terangkan kepada anda. Contoh ada kenaikan yang banyak. Contoh semalam ada satu kenaikan yang banyak. Kita ambil satu counter, nama dia ASDR. Okey. 2 hari lepas ada kenaikan yang banyak dekat sini. Jadi waktu kenaikan ni kita nak tahu dia punya target price. Boleh guna pivot point. Just stick pivot point yang mana dia tandakan kat kita siap-siap. Okey. Okey, ini ditanda sebagai target price pertama, target price kedua. Okey, lebih kurang. So untuk yang pivot point ni hanya kita boleh klik untuk last candle. Maknanya candle dia akan berubah-ubah. Last candle dia berubah dah. Last candle lagi dia berubah. Nampak dia berubah. Okey, untuk yang last candle ini waktu yang saya tarik merupakan panjang ni, okey, dia punya target price adalah 29 sen. Okey, ini untuk mungkin dalam masa kontra lah, dalam masa 4-5 hari macam tu akan sampai lah target price ni. Dia punya cut loss level adalah sekitar 190 macam tu. Okey, ni 193 waktu tu. Lebih kurang lah cut loss dia. Okey, so ini digunakan untuk intraday. Okey lah, nak tengok ini sebenarnya ada pengiraan ni. Dia ada kira harga close, harga open, harga high, kemudian dibahagi dengan 3, dapatlah 238 ni. Lepas tu ditolak dengan low, dapatlah harga high R1, R2 dan R3. Dia ada formula dah, yang mana dia dah bagi dalam indikator ni, dia dah bagi mudah aja. Okey, just boleh guna, tak ada masalah. Boleh guna untuk intraday. Serba sedikit saya terangkan kepada anda. Contoh OBV, kebanyakan satu line ni. Okey, dia sebenarnya apa yang diceritakan di dalam indikator ini adalah di sebalik fundamental. Okey, apa yang berlaku di sebalik fundamental itu diceritakan di dalam graf. Okey, diceritakan balik di dalam graf. So kalau kita nak fokus kepada nak fokus kepada technical, back to basic balik macam saya ajar. Okey, di video-video awal di chapter pertama. Okey, faktor pemilihan counter, macam mana kita nak pilih counter, nak mengenali trend dan sebagainya. Yang tu dulu fokus. Okey, so sebenarnya counter ni, okey, graf ini adalah di sebalik apa yang berlaku dekat fundamental. Itu je pun sebenarnya. Tapi saya tak naklah beritahu kata teknikal ni dia lebih cepat daripada fundamental. Dia datang dulu daripada fundamental. Counter dah naik nanti baru keluar news dan sebagainya. Saya tak naklah beritahu. Tapi dah bagi tahu juga. Okey, so banyak dekat sebelah ni. Yang mana anda, bagi saya 5 ni pun dah tak larat nak guna dah. 5 indikator ni pun anda dah tak larat nak guna dah. Kalau anda rajin, boleh study yang selebihnya ni. Bukan saya tak nak terangkan kepada anda, dia punya penerangan semua lebih kurang sama saja. Okey, just referral ataupun rujukan untuk buat pembelian. Guna teknik lain, tapi kita nak refer dekat indikator. Okey, tak ada masalah. Yang paling penting adalah faktor pemilihan counter. Yang tu dulu letak dekat nombor 1, baru kita pergi. Contohlah kita pergi counter yang KNM, counter downtrend. Okey, counter ni downtrend. Jadi kita nak beli guna MACD katakan. Jadi kita pun tengok di indikator ni, kemudian kita buat pembelian waktu ni.
Ini lain cerita. Ni lain cerita, tak apa kita cerita lain lah. Sebab tu saya kata anda kena faham. Okey, so kata beli dekat sini. Potong dan jual beli dekat sini. Memanglah untung. Tapi di sebalik tu anda kena faham memang untung 15%. Di sebalik itu apa yang berlaku pada 5 hari bulan ni anda kena tengok balik video index reversal. Nah kebanyakan kaunter memang naik pun pada tarikh tu. Yang penting dia anda kena faham nak guna indikator juga, tapi nak kena tahu juga situasi pada ketika itu. Kenapa indikator tu kita guna jadi, kenapa tak jadi, kena tengok balik market, okey ke tak okey. Katakan kita beli dekat sebelum tu. Okey. Okey, contoh kita nak buat pembelian dekat sini. Beli apabila dia naik. So beli dekat sini ya. Dan jual apabila dia cross balik dekat sini. Jadi bukankah level kita beli tu pada level ini dan jual balik pun lebih kurang level yang sama, malah rendah lagi. Sebab apa? Sebab counter itu trend dia menurun. Jadi bila trend menurun ni memang dia menurun, kita ada trend yang menurun. Jadi kita cuba cari trend yang menaik ataupun uptrend. Okey, so nak beli guna indikator, memang betul kita boleh pakai indikator, tapi counter tu kena tengok dulu. Kalau counter tu okey, insya-Allah indikator pun okey. Kalau counter tu okey, insya-Allah teknik yang anda guna pun akan okey. Okey. Sebab tu saya memang tekankan buat pemilihan counter. Saya tak nak orang kata saya ajak teknik apa ni, teknik pun tak betul. Sebenarnya bukan teknik tu tak betul. Kalau anda dah belajar sebelum ni teknik-teknik ni dekat mana-mana cikgu, okey, sebenarnya bukan cikgu tu ajar tak betul. Cikgu ni payah lah ajar tak betul. Saya bukan nak up saya ke tak. Kebanyakan orang yang ajar saham ni payah tak betul. Kalau dia tak betul, dia tak payah ajar orang. So kebiasaan dia ajar benda yang betul. Cumanya kemungkinan daripada sudut pemilihan kaunter anda kena kaji balik. Mungkin anda dah belajar dah benda ni, beli waktu potong dan sebagainya. Cuba anda guna pada kaunter yang uptrend. Faktor pemilihan kaunter yang saya dah terangkan kepada anda tu. Cuba anda guna kaunter-kaunter tersebut dalam teknik-teknik yang anda dah belajar. Kemungkinan ada teknik-teknik tersebut tak ada di dalam topik yang saya sediakan. Kemungkinan, tapi saya dah susun kepada anda insya-Allah teknik-teknik yang mana yang saya guna yang saya rasa sangat berkesan. Okey, saya terangkan kepada anda. Okey, mana-mana teknik yang agak berkesan memang saya akan terangkan kepada anda. Boleh dikatakan kalau daripada segi penguasaan apa yang saya tahu berkenaan dengan teknik dan juga indikator ni, boleh dikatakan kesemua yang saya guna saya terangkan dalam video kali ini. Okey. So sedikit saja kesimpulan yang saya nak explain ataupun just nak terangkan sikit kepada anda. Okey, berkenaan dengan indikator ni. Indikator ni kita letak di nombor 2. Nombor 1 tu kita letakkan counter dulu. Itu je nasihat saya. Okey. So kalau kata anda guna counter ICA, beli macam saya dah terangkan tadi. Okey. So tengok kepada faktor pemilihan counter terlebih dahulu, baru kita pergi kepada nombor 2 teknik ataupun nombor 2-nya adalah indikator. Okey dah, so boleh faham kat sini lah. Okey, so insya-Allah itu saja berkenaan dengan topik indikator. Tak ada panjang yang saya boleh terangkan kepada anda. Tak ada satu indikator pun yang boleh confirmkan bahawa beli je naik, tak ada nah. Setakat lah tak ada. Kalau ada indikator tu, tak payah ajar orang dah. Saya habaq dengan indikator apa, beli je banyak-banyak. Ini hanyalah sebagai satu rujukan saja. Okey.